pada kacamata doktor, kenapakah DAP seperti tidak mahu memahami real politik negara kita? Sedangkan Penang Institute adalah sebuah badan penyelidik yang pada satu sisi, pada hemat saya, sangat produktif dan media savvy. Cuma persoalannya, adakah mereka memilih untuk menafikan sisi real politik itu kerana ianya tidak memberikan keuntungan kepada perjuangan DAP? Ya, kita untuk menjawab soalan ini, kita kena lihat kembali apakah punca utama masalah ataupun perbezaan politik antara kaum Melayu dengan kaum etnik Cina, terutamanya politik yang dibawa oleh DAP ini. Dan saya rasa masalah utamanya ialah ini. Dia berpunca daripada keengganan parti-parti politik yang berasaskan kepada etnik Cina, terutamanya DAP lah. Ya, untuk menerima hakikat bahawa adanya kedudukan istimewa kaum Melayu Bumiputera yang membolehkan kaum Bumiputera Melayu ini menjadi dominan di dalam sektor politik terutamanya. Dan kalau kita lihat kepada ideologi politik dan juga perjuangan DAP, iaitu konsep Malaysia-Malaysia, dan saya rasa konsep Malaysia-Malaysia ini dia banyak memberi penekanan kepada sebenarnya kepada konsep kesamarataan antara etnik. Kalau konsep seperti inilah yang diperjuangkan oleh DAP, ini terang-terang merupakan satu cubaan untuk apa ni? Untuk mencabar kedudukan istimewa orang Melayu. Dan kalau kita lihat sejarah perjuangan DAP, dan kita tahu, kita boleh lihat bahawa penentangan DAP terhadap apa ni kedudukan istimewa orang Melayu ini sangat nyata terutamanya pada awal penubuhan DAP sehingga tahun 1990-an, di mana konsep Malaysia-Malaysia ataupun ada tuntutan kesamarataan etnik sangat jelas dinyatakan. Kalau kita lihat, sangat jelas dinyatakan di dalam beberapa deklarasi rasmi yang dikeluarkan oleh parti DAP, seperti deklarasi Setapak 1967, ada deklarasi Petaling tahun 1981, deklarasi Pemuda Sosialis DAP 1992, dan di dalam deklarasi ini ada jelas menyatakan ataupun merujuk kepada semangat Malaysia-Malaysia ataupun konsep kesamarataan etnik. Dan walau bagaimanapun, kalau kita lihat kemudiannya, terutamanya selepas tahun 2000, nada DAP ini dia berubah sedikit. Dia ubah sedikit, di mana kita boleh lihat dalam deklarasi yang dikeluarkan oleh DAP pada tahun 2012 yang dikenali sebagai deklarasi Shah Alam, di mana DAP sudah menyatakan dalam deklarasi itu, menyatakan sokongannya kepada kedudukan istimewa Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, kedaulatan Raja-Raja Melayu dan agama Islam sebagai agama persekutuan. Dia sokong semua ni. Di dalam deklarasi Shah Alam tahun 2012. Dan walau bagaimanapun, ini tidak bermakna DAP telah melepaskan ataupun membuang secara total konsep Malaysia-Malaysia, ataupun dia telah membuang secara keseluruhan perjuangan untuk mendapatkan kesamarataan etnik. Dan mengapa saya kata begitu? Kalau kita lihat selepas DAP memperolehi kejayaan di dalam pilihan raya, terutamanya selepas pilihan raya 2018, kita lihat pemimpin-pemimpin DAP daripada pimpinan atasan sampailah ke pimpinan peringkat akar umbi. Mereka ini telah dari semasa ke semasa, mereka telah mengemukakan ada tuntutan-tuntutan dan juga desakan-desakan
supaya kerajaan boleh melaksanakan dasar-dasar yang lebih bersifat kesamarataan. Dan salah satu contoh yang paling nyata lah yang boleh kita lihat, yang boleh menggambarkan pendirian politik TAP terhadap isu ini ataupun terhadap kedudukan istimewa orang Melayu ini, ialah melalui satu desakan ataupun tuntutan yang dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin muda, pemuda TAP lah. Kalau tak silap pada akhir tahun 2018, di mana pemimpin-pemimpin pemuda TAP ini mereka mendesak pimpinan atasan TAP yang pada masa itu TAP masih lagi merupakan parti pemerintah, komponen parti pemerintah, dan mereka mendesak pimpinan atasan TAP untuk memberi tekanan kepada kerajaan supaya meratifikasikan secara segera ICEP, iaitu International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discriminations. Dan bila mereka mengemukakan tuntutan sedemikian, mereka dalam tuntutan mereka itu mereka merujuk kepada konsep perjuangan parti mereka. Mereka merujuk kepada semangat deklarasi setapak tahun 1967 yang terang-terang menyatakan penentangan mereka terhadap pembahagian kumpulan etnik di Malaysia ini kepada kategori bumi putera dan bukan bumi putera. Dan inilah yang dirujuk oleh mereka. Ini bermakna walaupun dalam tahun 2012 melalui deklarasi Shah Alam, mereka menyatakan sokongan kepada kedudukan istimewa kaum Melayu. Tetapi sebaliknya saya nampaklah, saya lihat itu tidak jujur. Itu tak berapa jujur. Sebab selepas mereka menjadi parti pemerintah, isu ini diungkitkan lagi